أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, berikanlah kepada kami kefahaman. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikut perkataan yang terbaik, yaitu yang berasaskan Al-Quran dan Hadis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, manfaatkanlah untuk kami apa-apa yang telah Engkau ajar kami. Ajarkanlah kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada minggu yang lalu kita dalam kuliah sirah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah masuk kepada fasa sahabat-sahabat Nabi dikenakan tindakan dan siksaan. Ini yang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada itu, sahabat-sahabat Nabi belum dikenakan tindakan ataupun penyiksaan, kerana mereka bergerak secara sembunyi ataupun secara rahsia. Dan ahli sejarah mengatakan selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun Nabi SAW menyeru sahabat-sahabat, menyeru ahli keluarga yang terdekat untuk masuk ke dalam agama Islam tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya, mereka berjumpa di tempat-tempat yang tertentu. Mereka berjumpa di rumah adik kepada Umar Al-Khattab yang bernama Fatimah Al-Khattab. Mereka berbincang berkenaan dengan Al-Quran. Apa sahaja Al-Quran yang turun akan dibagi-bahagikan sesama mereka, dan mereka akan bincang apakah yang boleh mereka lakukan daripada ayat-ayat Al-Quran yang turun ini. Seperti mana kata Abdullah bin Mas'ud, kana rajulun minna idza ta'allama 10 ayat. Kami dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kami belajar Al-Quran tidak lebih 10 ayat. Fala nujawizhunna hatta na'rifa ma'anihinna wal 'amal bihinna. Dan kami tidak menambah lagi 10 ayat sehinggalah kami memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kepada kami dalam 10 ayat tersebut, dan kami mengamalkannya. Jadi selepas Nabi SAW mengamalkan Al-Quran, selepas sahabat-sahabat Nabi SAW mengamalkan Al-Quran, barulah mereka menambah lagi 10 ayat. Dan ini berlaku selama beberapa tahun, sehinggalah apabila bilangan umat Islam dikatakan mencapai lebih kurang 60 ke 80 orang. Ini bilangan, kalau di zaman dulu bilangan yang ramai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat supaya mengiklankan dakwah ini. Berkata secara terus terang kepada orang-orang musyrikin di Mekah bahawa segala perbuatan mereka, penyembahan-penyembahan mereka, tipu daya mereka, semuanya bertentangan dengan Islam. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin, yang bermaksud sampaikan dengan terus terang apa yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala kepada kamu, dan pedulikan orang-orang musyrikin.
Jangan hiraukan orang-orang musyrikin. Apa mereka nak buat, tak usah hiraukan. Ini satu seruan yang berat. Satu seruan yang berat. Sebab apa? Sebab sudah tentulah mereka akan menghadapi tindak balas. Sudah tentulah mereka akan menghadapi tindak balas daripada Quraisy. Lalu Rasulullah SAW menggunakan platform yang biasa digunakan oleh orang-orang Quraisy, iaitu naik ke Bukit Safa. Bukit Safa ni tak tinggi mana, tetapi kedudukan Bukit Safa tu sangat strategik. Sebab apa? Sebab dia berada dekat di antara Safa dengan Marwah, dekat dengan Masjidil Haram. Maknanya walaupun banyak bukit-bukit di Mekah, tapi bukit-bukit tu semua jauh. Yang kita tengok di Mekah, bukit Jabal Nur ke Jabal Sur. Yang dekat Masjidil Haram, dekat Kaabah, Bukit Safa. Bukit Safa tu lah yang paling tinggi sekali. Dia di tempat di mana orang ramai berkumpul, dekat dengan Masjidil Haram. Sebarang pengumuman resmi akan dibuat di Bukit Safa. Siapa saja. Contohnya kalau orang nak pergi kahwin anak ke, nak bagi semua orang dengar, dia akan gunakan Bukit Safa. Maka Nabi SAW menggunakan peluang ataupun kebiasaan, adat kebiasaan orang-orang Arab ketika itu menggunakan Bukit Safa dan mengumumkan dakwah Islam yang sebenarnya kepada penduduk Mekah. Dan kita kena ingat seruan ini, seruan Islam ini bukan sekadar menolak sembahan berhala-berhala. Sebab ramai masyarakat kita ni bila bertanya kenapa Abu Jahal, kenapa Abu Sufyan marah sangat kepada Nabi, kenapa dikenakan tindakan sampai bunuh. Yasir dibunuh, Sumayyah dibunuh, Khubayb dibunuh, Hilal diseksa. Adakah semata-mata kerana menyembah berhala? Jawapannya tidak sekadar kerana menyembah berhala sahaja. Jawapannya adalah kerana Rasulullah SAW mengajak supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mentaati Allah. Itu yang penting, mentaati Allah Taala. Sedangkan pembesar-pembesar Mekah ketika itu, mereka menuntut supaya penduduk di Mekah itu mentaati mereka. Apa sahaja peraturan-peraturan yang mereka keluarkan, orang-orang Mekah ni kena ikut. Walaupun peraturan-peraturan itu bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, dah jauh lagi daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW yang membina Kaabah. Ini sebenarnya pertentangan, bukan sekadar penyembahan berhala. Sebab banyak ramai orang dia menganggap ataupun dia menyangka bahawa penentangan itu disebabkan Nabi mengajak mereka ini meninggalkan penyembahan berhala semata-mata. Jawapannya tidak. Apakah di antara peraturan ataupun ketaatan yang dituntut oleh Abu Jahal, Abu Sufyan daripada penduduk-penduduk Mekah? Ini cuba kita tengok. Yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Di antaranya banyak yang diubah dalam ibadat haji. Sepatutnya mesti kita berwukuf di Arafah, ya tak? Kita mesti berwukuf di Arafah. Jemaah-jemaah haji di zaman itu memang berwukuf di Arafah, kecuali Quraisy. Quraisy berwukuf di Muzdalifah. Kita tahu bila lepas berwukuf di Arafah, bila dah habis waktu ataupun dah selesai sempurna rukun wukuf, kita pun bergerak ke mana tuan-tuan? Kita bergerak ke Muzdalifah, kan? Itu pergerakan yang paling sukar sekali. Daripada Arafah ke Muzdalifah itu pergerakan yang paling sukar sekali. Sebab apa? 2 juta manusia bergerak dalam satu masa. Macam banjir orang. Dan Allah Ta'ala pun sebut
apa fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masyaril haram. Bila kamu bergerak banjir daripada Arafah, ingatlah Allah banyak-banyak di Masy'aril Haram, iaitu Muzdalifah. Allah Ta'ala pun sebut banjir manusia. Jadi Quraisy mereka tidak berwukuf di Arafah sebab susah, jauh Arafah. Jadi mereka tunggu di Muzdalifah sahaja. Mereka tak berwukuf di Arafah. Itu satu perbezaan. Apa yang Allah Ta'ala mahu dan apa yang Quraisy mahu. Jadi bila Nabi SAW mengajak manusia ini menyembah Allah sahaja, bermakna tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Jadi bila tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang-orang di Mekah sekelip mata dia akan tahu bahawa peraturan-peraturan yang diadakan oleh pembesar-pembesar Quraisy itu sebenarnya salah. Tapi selama ini mereka terpaksa ikut, mereka terpaksa tunduk kepada peraturan-peraturan ini. Tak ada nak cakap banyak. Tetapi kali ini Muhammad SAW mengumumkan bahawa segala peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kita tidak perlu ikut. Itu maksudnya. Apa lagi peraturan-peraturan yang dikenakan oleh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy kepada penduduk di Mekah? Di antaranya lagi, kalau nak tawaf mesti memakai pakaian made in Quraisy, ataupun dipanggil pakaian hims. Nak tawaf kena pakai pakaian, nak pakai pakaian itu kena beli. Nak kena beli. Rupanya haji ni bisnes kesannya. Jadi banyaklah jual sebelum haji tu orang buatlah production, buat pakaian hims untuk orang tawaf. Tapi tak semua orang mampu membelinya sebab harga yang tinggi. Maka Quraisy membuat peraturan, siapa yang tak mampu nak beli tidak boleh pakai pakaian lain, kena tawaf telanjang. Jadi orang yang pergi Mekah yang tak mampu nak beli pakaian hims ni, product of Quraisy, mereka akan tawaf waktu malam. Sebab malam ni zaman, ialah kita pergi pun duduk kampung, malam-malam hanya lampu pelita je. Jadi tak nampak gelap tempat tawaf. Jadi telanjang, tawaf dalam keadaan tidak boleh berpakaian. Peraturan ini bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi selama ini mereka terpaksa tunduk dan patuh kepada apa sahaja peraturan yang dikenakan oleh Quraisy. Kemudian bila musim haji, orang berjual beli. Orang luar dia beli barang daripada orang Quraisy. Orang Quraisy kalau 1 kilo, orang beli daripada mereka, dia letak 900 gram je, terpaksa ambil sebab tempat tu tempat Quraisy. Tapi kalau Quraisy beli daripada orang luar, sekilo betul. Jadi orang dalam hati ni memang geram dengan Quraisy ni. Tapi disebabkan mereka ini kuat, disebabkan mereka ini tuan rumah, jadi mereka sabar. Tapi mereka tahu Quraisy ni jahat. Quraisy mengubah hukum Allah. Apa yang Allah Ta'ala kata boleh, mereka kata tak boleh. Allah Ta'ala suruh wukuf di Arafah, mereka wukuf di Muzdalifah. Allah Ta'ala suruh sempurnakan timbangan, wa alful kaila wal mizan bil qis wa la tabhasun nas asya. Cukupkan timbangan tu, jangan kurangkan timbangan. Mereka kurangkan timbangan. Ini sebenarnya penentangan yang dikenakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi naik ke Bukit Safa, nak mengumumkan sekarang ni pimpinan bukan lagi pimpinan Quraisy, bukan lagi pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan. Pimpinan sekarang ini adalah pimpinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu iklan dia. Lalu Nabi SAW naik di Bukit Safa. Orang perlu boleh tengok Nabi naik Bukit Safa, dia ada pengumuman. Jadi biasa pengumuman kahwin,
pengumuman tu, pengumuman ni kendara apa. Lalu mereka pun berkumpul dan nak bagi pengumuman tu pula Muhammad Al-Amin, orang yang paling amanah. Apa Nabi Muhammad nak cerita? Mari kita dengar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas berkumpul semua orang Mekah tu, Nabi kata apa? Bukit Safa tu tinggi, di belakang tak nampak apa. Nabi kata, kalau di belakang ni saya khabarkan ada tentera yang nak menyerang tuan-tuan. Ataupun kalau di masjid ni, di belakang masjid. Kalau belakang masjid ni sedang ada tentera nak menyerang tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak saya? Lalu penduduk Mekah kata, kami percaya. Engkau Al-Amin, orang paling amanah. Kami percaya. Lalu Nabi SAW mengumumkan satu dakwah yang baru. Fa inni nadhirul lakum. Aku memberi peringatan kepada kamu. Baina yadayya azabun azim. Di sisi aku ada azab yang pedih. Itu yang pengumuman Nabi. Apa maknanya tuan? Apa maknanya di sisi Nabi itu azab yang pedih? Maknanya Nabi membawa khabar. Mana ada azab? Tak ada azab ke tak? Maknanya perkhabaran akhirat. Maknanya tuan-tuan dan puan semua, saya membawa khabar daripada Tuhan bahawa di akhirat nanti ada azab yang akan dikenakan kepada orang-orang yang ingkar. Siapa yang boleh bawa berita daripada akhirat ataupun mengenai akhirat? Tentulah seorang Nabi. Tentulah seorang Nabi. Tak ada orang biasa tengah-tengah jahiliah tu tiba-tiba ada orang buat cerita akhirat. Tak. Tentulah dia Nabi. Kalau dia Nabi, maknanya apa? Kalau dia Nabi, maknanya dia mesti jadi ketua. Bukan lagi Abu Jahal, bukan lagi semua penyelewengan. Bukan lagi peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia pimpinan yang baru. Ini dia agama yang sebenar. Ini dia peraturan yang kita mesti ikut dan patuh. Itu peraturan yang kita kena tolak daripada sekarang juga. Itu makna tuan-tuan pengumuman ini. Lalu orang Mekah dah pula bercakap, ini Nabi ni, Muhammad dah jadi Nabi dah, memang kita ikut dia. Jadi dalam keadaan macam inilah Abu Lahab cepat-cepat mengawal keadaan. Dia kata, wahai Muhammad, adakah sebab ini kau mengumpulkan kami dan buat pengumuman macam ni? Ya kan, boleh kahwin kau apa kau? Adakah pengumuman macam ni yang kau mengumpulkan kami di sini? Celaka punya anak saudara, dia kata. Tabbat laka ya Muhammad. Asal celaka betul kau ni. Ini pengumuman yang kau nak bawa hari ini. Turun ayat Allah Ta'ala, tabbat yada Abi Lahab. Celakalah kedua tangan Abi Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan orang tahu dia kokrat. Dia kayu bohong lah, kayu menipu. Jual pakaian hims harga mahal, tak nak beli dia punya pakaian, dia kena tawaf telanjang. Dan orang tahu dia berwukuf dekat Muzdalifah, bukan nak pergi ke Arafah pun. Dan orang tahu dia kaya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada gunanya apa yang dia kumpulkan selama ini, harta-harta menyagu dia. Sebab apa? Saya selanaran zatal. Sebab dia akan disumbatkan ke dalam neraka yang apinya bergelonjak. Hammalatal hatab. Dan perempuan itu, maknanya isteri dia, yang menghimpunkan kayu-kayu api. Fi jidiha hablum min masad. Di lehernya, di leher perempuan itu ada tali yang akan menjerut. Maknanya dia dan isterinya kedua-duanya disumbatkan ke dalam neraka. Tuan-tuan dan puan-puan yang kasih sekalian, maka berlakulah pertentangan. Sejak daripada hari itu berlakulah pertentangan. Ini yang kita nak tengok pada minggu ini. Kenapa berlakunya
dugaan dan cabaran yang dikenakan ke atas orang-orang yang beriman. Sebab setengah orang dia akan kata, kalau Nabi Muhammad SAW dan sahabat orang yang baik, kenapa kena seksa? Kenapa diduga? Itu kisah zaman marin. Zaman sekarang pula, kalau dia orang baik, kenapa dia kena? Ini ramai yang tidak memahami. Sebab apa? Tidak semestinya orang yang kena cubaan dan dugaan ini orang yang tak baik. Bahkan sebaliknya, kadang-kadang ataupun sering orang yang baiklah yang kena dugaan dan cubaan. Di antara yang kena dugaan dan cabaran ini Bilal, seperti mana kita dengar kisah. Dia diimpak dengan batu di tengah-tengah panas, di padang pasir. Kemudian pada kuliah yang lalu, Khabbab bin Arad, kalau tak silap saya, datang berjumpa Nabi. Tak tahan kena seksa sebab dia dikenakan pakai baju besi. Baju tu guna untuk perang, tapi tuan dia pakaikan baju besi, jemur dia dekat tengah panas sampai melecet-lecet badan. Siapa yang pergi Mekah bulan 8 dia tahulah. Siapa yang pergi Mekah bulan 12 dia tak perasan, sejuk. Tapi siapa yang pergi Mekah bulan 8, dia nak mandi dalam bilik air hotel pun, air tu boleh buat air teh, panas. Punyalah panas bulan 8. Jadi dia ni diletak di padang pasir yang sangat panas sampai melecet-lecet sebab dia dipakaikan baju besi. Lalu dia jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, tahu kita macam ni kena seksa. Ala tana Allah, tidakkah kau doa kepada Allah Ta'ala bagi kita menang? Lalu Nabi SAW merah muka marah. Sebab apa? Bukan Nabi tak sayang dia, tetapi dia tidak sabar. Siapa yang beriman, termasuk kita, mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang masuk sekolah mesti ada besok. Tak ada anak-anak balik rumah, apa tak naklah sekolah tu, tukarlah sekolah lain. Pasal apa kau tak nak sekolah tu? Ada peperiksaan tak? Cari sekolah yang tak ada peperiksaan boleh tak? Mana nak cari sekolah tak ada peperiksaan? Semua sekolah ada peperiksaan. Kalau tak masuk kau universiti dah. Jadi Khabbab ni dia jumpa Nabi macam seolah-olah nak cari perjuangan yang tidak ada cabaran dan dugaan. Lalu Nabi SAW bersabda, laqad kana rajulun min qablikum yumshad bi arshatil hadid. Orang-orang dulu yang mengikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul berjuang, badan mereka tu disikat dengan sikat besi. Badan ni ambil sikat besi, disikat badan hatta yakhlas ma duna azmi min lahmin wa asli, sampai tinggal tulang. Yang disikat tu daging dengan urat-urat, tinggal tulang. Wa yushaq bil manasir, dan digaji kepala sampai terbelah dua. Dan mereka tidak berpaling ke belakang, mereka terus berjuang. Walakinnakum tastajilun, tapi kau ni kokoh sangat, sabar. La yatimullahu hadzal amr, Allah Taala akan menyempurnakan urusan kita, perjuangan kita ni Allah Taala akan sempurnakan. Hatta yasira raqib min sana ila hadramaut la yakhafa illallah wa dhiba ala qadami, sampai kita akan melihat orang yang berjalan kaki daripada San'a pergi ke Hadramaut tidak takut melainkan kepada Allah, dan yang hanya ditakut adalah serigala yang akan makan kambing. Serigala tak reti apa, dia akan makan kambing. Tapi manusia tak takut. Sebab manusia jiwa semua dah elok. Undang-undang Islam berjalan dengan baik. Tak ada manusia nak buat jahat kepada manusia yang lain. Sama ada takut pada Allah atau takut kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berjalan kaki dah daripada San'a ke Hadramaut. Masa itu Islam tak sampai lagi Yaman. Islam belum sampai Yaman ni, tapi Nabi dah yakin bahawa Islam ni akan sampai ke Yaman. Orang berjalan kaki daripada San'a sampai Hadramaut tidak takut melainkan kepada Allah semata-mata. Sebab apa? Islam telah tertegak.
Tapi kena sabar. Ini itu dugaan dan cabaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa Allah Ta'ala mengenakan ujian dan cabaran kepada orang-orang yang beriman? Pertama adalah untuk menambahkan iman kepada orang yang beriman. Maknanya orang yang beriman, Allah Ta'ala nak tambah lagi. Liyazdadu imanan ba'da imanih. Supaya Allah Ta'ala menambah keimanan selepas keimanan mereka. Itu tujuan Allah Ta'ala. Tujuan yang pertama. Ada beberapa tujuan. Tujuan yang pertama, supaya orang yang beriman ini ditambah lagi keimanan. Sama juga kenapa ada peperiksaan di sekolah. Supaya orang yang cerdik bertambah cerdik. Itu maksudnya. Bertambah cerdik. Kemudian dengan peperiksaan itu, kalau dia lulus, lepas di sekolah menengah, dia masuk kolej. Esok di kolej dah tak ada peperiksaan ke? Ada. Kalau lulus pula di kolej, masuk pula universiti. Berterusan. Kita orang yang beriman, dia macam itu. Ya, sebab pertama adalah Allah Ta'ala nak menambah keimanan di atas keimanan yang sedia ada. Sebab yang kedua, supaya Allah Ta'ala nak menempel dosa ke atas dosa orang-orang yang derhaka. Maknanya orang-orang yang derhaka, yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan orang-orang yang munafik, yang berpura-pura Islam, Allah nak bagi dosa bertampuk-tampuk ke atas dia. Wa yaj'al al-khabir ba'dhum 'ala ba'd. Dan supaya Allah Ta'ala menjadikan yang jahat itu bertempek-tempek, fayakumahu jami'an, dan mereka itu kumpul semua, fayaj'alahu fi jahannam, dan semua itu disumbatkan ke dalam api neraka. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Maknanya apa di sini? Maknanya orang yang beriman semakin bertambah keimanan. Orang yang durjana makin bertambah dosa mereka. Sebab itu berlakunya dugaan ke atas sahabat-sahabat. Abu Jahal ke Abu Sufyan makin bertambah dosa mereka. Orang beriman pula kena seksa, makin bertambah iman mereka. Samalah macam hari ini. Sebab apa orang Islam kena serang? Di Syria sekarang dah 1,5 juta dibunuh. Di Yaman diserang. Di Uyghur dikenakan tahanan 1 juta orang. Nak ditarik keimanan mereka. Paksa makan babi, paksa minum arak, paksa nyanyi lagu komunis, dan macam-macam lagi. Supaya yang jahat tu semakin jahat. Kalau tak kan, kita tengok-tengok dalam berita ke, tengok dalam apa internet, Presiden China pakai tie cantik kan, pakai tie elok, salam elok pula lah kedua macam tu. Dia pun baca doa. Kalau corona virus, dia panggil orang Islam, dia pun baca doa. Elok pula Presiden China ni. Tak nampak pada kita. Tapi bila berlaku penyiasaan kepada orang Islam di Uyghur dan sebagainya, betul, tak guna punya, memang jahat. Sejahat-jahat makhluk punya. Allah nak benda tu. Allah nak orang yang jahat ni makin nampak kejahatannya. Dan Allah Ta'ala nak orang yang beriman ini makin nampak keimanan dia. Jadi nampak dari ini elok. Tapi bila ada dugaan, lagi nampak, lagi teguh punya iman dia. Ini adalah sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab ketiga, Allah Ta'ala nak mengasingkan. Bila kita dah kenal orang yang jahat sebagai jahat, dan kita dah kenal orang yang baik sebagai baik, berlaku pengasingan. Kalau tidak kan, tak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat. Macam kat sekolah, cikgu ngajar, faham tak semua? Faham, siapa faham angkat tangan, semua angkat tangan kan. Balik rumah, separuh dia buat kerja rumah, separuh lagi pergi
tak pergi mana buat peleseran, tak buat kerja rumah, tak faham apa yang diajar oleh cikgu. Tapi kat kelas siapa faham, semua kat tangan. Tak ada. Allah Ta'ala tak bagi macam tu. Bagi peperiksaan baru nampak siapa markah merah, siapa markah biru. Lepas tu siapa masuk kolej, siapa yang tak boleh sambung belajar. Dia macam tu. Allah nak benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Supaya Allah Taala mengasingkan yang jahat daripada yang baik. Liyamizallahu al-khabitha minat tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Dan Allah Taala nak yang jahat ini bertempel-tempel sesama mereka. Fa yaj'aluhu fi jahannam, dan dimasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Itu tujuannya. Tujuan yang keempat, supaya Allah Ta'ala nak tengok siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, bukan sekadar mulut dan dakwaan, tetapi dengan perbuatan. Dan Allah Ta'ala nak tengok siapa yang cakap yang lebih, tetapi sebenarnya tidak betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahawa kami akan biarkan mereka mendakwa bercakap kami telah beriman, amanna wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum kamu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Maka jelas pada Allah siapa yang cakap betul, dan jelas kepada Allah siapa yang bohong. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Allah Taala ni Maha mengetahui. Dia tahu dah siapa yang beriman yang betul dan siapa yang tak betul, dia tahu. Tapi kenapa dia letakkan ujian ni? Supaya bukan Allah Ta'ala saja yang tahu, tetapi kita semua pun tahu. Oh, rupanya dia ni tak betul punya orang ni. Allah nak kita tahu. Allah nak kita tahu. Masya Allah, dia ni cukup bagus, telah teruji keimanan dia. Allah nak macam tu. Dan itu akan berlaku. Itu sunnah Allah Subhanahu wa taala. Dari masa ke semasa akan berlaku ujian dan cabaran, sehinggalah Allah Ta'ala tahu siapa yang benar imannya dan siapa yang palsu, dan orang-orang beriman pun kenal. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, wa qul i'malu, kamu buat kerja, beramallah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan nescaya Allah Ta'ala, Rasulnya dan orang yang beriman akan melihat amalan kamu. Maknanya kita tuan, orang beriman, kalau hati dia bersih, dia melihat amalan, dia tahu siapa yang elok, siapa yang tak elok. Kita kena jaga-jagalah diri kita. Sebab Allah Ta'ala pun sebut, Allah melihat amalan kita, orang yang beriman pun melihat amalan kita. Sebab yang kelima adalah kerana dengan ujian ini, iman sahabat semakin kuat. Bila semakin kuat, mereka lebih bersedia untuk menjalankan tanggungjawab yang lebih berat. Kemudian mereka diuji lagi, iman mereka makin naik. Mereka lebih bersedia untuk menanggung tanggungjawab yang lebih berat lagi. Dan begitulah seterusnya. Kalau kita nak banding dengan kita orang sekarang ni, macam mana kita makin susah, mak ayah kita orang susah, ya kan? Maka kita pun mencari harta, mencari duit, nak membesarkan anak-anak kita dalam keadaan yang tidak senang. Orang kata kita ni mula daripada kosong. Tapi anak-anak kita yang dibesarkan dalam keadaan abahnya ada duit dia. Dia tak pernah rasa abah tak ada duit ni. Dia tak pernah rasa mak masak nasi apa tak ada lauk. Dia tak.
Dia tak rasa. Maka kita kita bekerja kuat. Itu tak boleh nak ajar. Itu kena rasa sendiri. Sama dengan sahabat, bila diuji, dia rasa sendiri. Dan dia mampu untuk membawa tanggungjawab yang lebih besar nanti. Jadi Allah Ta'ala bukan tak sayang orang yang beriman ni, tapi memandangkan dia mesti menjalankan tanggungjawab yang lebih besar. Apa tanggungjawab yang lebih besar? Iaitu mereka akan mendokong negara Islam di Madinah besok. Sebab bila tegak negara Islam di Madinah besok, rupa-rupanya lebih teruk daripada kena seksa Bilal. Mereka kena berperang, bermain padak. Ini mereka tak tergambar lagi tu. Di Mekah mereka rasa dah seksa dah teruk dah tu. Rupanya tak teruk lagi. Rupanya bila berhijrah besok, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah ni yang paling. Perang Mu'tah 3,000 lawan 200,000. 3,000 orang Islam lawan 200,000 orang Eropah. Jadi Allah Ta'ala tak apa, biar kena tenyih di Mekah, tenyih tak apa. Mengadu kat Nabi, Nabi marah dia balik. Kau ni tak sabar. Kena seksa tak apa, sabar. Sebab orang ni lah yang akan lawan Rom. Lebih kurang 8-9 tahun akan datang. Jadi Allah Ta'ala datangkan ujiannya supaya jadi kental. Jadi kental macam ayam kampung. Jangan jadi macam ayam daging kat pasar. Kental ayam kampung cari makan sendiri. Cari makan, anak-anak dia pun dia cari. Masuk semak tu, masuk pasir ni kan dia cari sendiri. Tapi dengan dia cari sendiri, dia kenal musuh dia siapa. Datang je kita nak kacau anak-anak ayam ni, omak dia dah nak lawan kita. Sebab dia cari sendiri, setiap hari dia kenal musuh dia siapa. Malam-malam dia bukan tidur kat mana, dia tidur atas pokok. Ayam dia tidur atas pokok. Takut ular kat bawah. Takut biawak makan. Jadi dia ambil anak dia. Ataupun yang anak ni disuruhkan apa, dia tidur atas pokok. Tapi ayam daging, dia beri makan jagung, makan. Bangun balik pagi, ada makan, dia makan. Dia makan baguslah, gemuk. Tapi dia tak pernah siapa musuh dia. Rupanya yang bagi makan tu musuh dia. Dia pun tak elok gemuk. Pagi Rabu, datang pelanggan, saya nak ayam tu. Yang bagi makan tu yang bawa dia keluar. Dia pun senyum ayam tu. Orang tu tarik nak sembelih dia senyum. Lepas tu ambil pisau sap. Sebab dia dibesarkan dalam keadaan senang. Dia tak kenal siapa musuh dia. Begitulah seksaan ni pada sahabat ni. Biar kena seksa, tak apa. Biar kena dugaan, tak apa. Tetapi itu akan menaikkan keimanan mereka dan mereka kenal agama ni apa sebenarnya. Allah Ta'ala turunkan Islam ni pada mereka untuk apa sebenarnya. Ini tuan-tuan, rahsia dan hikmah kenapa dugaan dan sabaran ini Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang beriman, bukan sahaja kepada sahabat, tetapi kepada orang Islam sekarang sampai ke hari kiamat. Semua dugaan ni untuk kita mendapat pahala yang lebih, untuk kita dikuatkan keimanan kita, untuk menyingkirkan sifat-sifat munafik ke apa yang tidak elok yang ada dalam diri manusia, dan disingkirkan biar dia jadi solid beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan. Bukan Allah Taala tak sayang kita, tak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini mendapat pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. InsyaAllah kita doakan semoga kita berjaya menghadapi sebarang dugaan dan cabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita. Dengan doa semoga Allah Ta'ala tidak membeban ataupun menduga kita lebih daripada apa yang kita mampu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
Ya Allah, jangan kau seksa kami kerana kami lupa atau tersilap. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kami dengan bebanan seperti mana kau bebankan orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kami dengan bebanan yang kami tak mampu nak pikul. Wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampunlah kami. Warhamna, kasihanlah kami. Anta maulana, kaulah Tuhan kami, pelindung kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Menangkanlah kami dalam berhadapan dengan orang-orang yang kafir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.